أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur pada Allah Ta'ala diberikan peluang dan kesempatan untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini, iaitu 2 November bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Maka mari sama-sama kita tingkatkan kualiti iman dan amal, kuantiti iman dan amal dalam usaha kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kampung halaman kita yang bernama syurga. Dan subhanallah, syurga yang kita idam-idamkan adalah sesuatu yang berharga dan sangat mahal harganya. Maka bayarlah perjalanan itu dengan mujahadah. Mereka yang bermujahadah di saat pulang ke kampung halaman namanya syurga adalah satu perjalanan yang berbaloi, maksudnya sesuatu perjalanan yang sangat bermanfaat. Begitu, ya. Dan subhanallah, dalam perjalanan pulang itu Allah Ta'ala datangkan harganya. Dan kita hadapilah tawaran-tawaran syurga ini dengan melakukan sebaik mungkin. Ada kalanya Allah Ta'ala datangkan kesedihan, ada kala Allah datangkan kesusahan, ada kala Allah datangkan kenikmatan. Susah, senang, nikmat, bahagia, itu semua adalah dipanggil
mata rantai ataupun anak-anak kunci untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga yang boleh menyebabkan kita dekat kepada Allah Taala, yang merupakan perkara itu perkara mubah, iaitu sakit, penat ataupun derita yang menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil nikmat. Manakala apa sahaja yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, maka itu dipanggil bala lah. Maksudnya benda yang tak sepatutnya kita idam-idamkan. Kebahagiaan, kejayaan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dipanggil istidraj. Kita bahagia, kita tak solat. Kita bahagia, kita tinggalkan syariat. Kita buka tudung. Kita naik pangkat, kita duduk dengan arak. Nak jumpa bosses, all the boss minum arak. Semua yang bos-bos minum arak. Kemudian ada business partner yang minum arak. Jadi disebabkan keperluan duniawi, maka kita langgar arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu dipanggil istidraj. Maka kesusahan, keperitan, kemiskinan yang menyebabkan kita dekat kepada Allah Ta'ala, itu dipanggil nikmat. Dalam suasana kita nak menempuh ujian kehidupan ni tuan-tuan, ialah kadang-kadang kita ada tanggungjawab yang kita tak terlaksana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Sesungguhnya kamu adalah ketua ataupun pemimpin, kamu akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin itu. Jadi nak pulang ke kampung halaman, kita kena selesaikan segala ujian ataupun segala tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebab itu para sahabat sangat takut bila memegang jawatan ekstra. Maksudnya, mereka melepaskan jawatan dan mereka tidak berebut untuk memiliki sesuatu jawatan ataupun kuasa. Kerana bagi mereka, dan bahkan itulah hakikatnya, jawatan ataupun kuasa yang kita ada ekstra ataupun tambahan adalah soalan tambahan. Kita menambah soalan tambahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat, dalam kita berada di hadapan Allah Ta'ala esok lusa, mengurangkan soalan itu adalah suatu benda yang sangat diidam-idamkan. Contohnya, kalau kita berada dalam Viva PhD, kita nak buat PhD, kita kena buat Viva ataupun kita kena interview, contohnya interview. Maka orang interview tu tak tanya banyak. Tengok sikit. Oh, awak ni bagus ni. Saya nak tanya sikit, awak sekolah mana? Awak dulu kerja apa? Tengok gaya awak ni memang cukup dah. Gitu. Bila interview dia sikit je. Maksudnya kita layak lah tu. Ya? Maksudnya senang lah sikit. Kalau kita buat PhD, kalau kita nak masuk dia punya Viva tu, correctionnya sikit je. Orang yang baca tu, examiner dia baca, bagus awak punya kajian ini. Kajian awak ni bagus. Kami pun tak tahu nak tanya apa dah. Pasal memang dah cemerlang. Jadi, bila pendek soalan, kurang kita nak jawab. Bila kurang menjawab, kuranglah salahnya. Sebab itu, kita selalu minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, masukkan aku ke syurga bidunil hisab. Tanpa perhitungan. Kerana apa? Kerana bila kita dihitung, pasti akan ada kekurangan dan kesalahan. Bila kita ditanya, bila kita disoal siasat, mesti akan ada slack sana sini. Jadi kita nak elakkan pertanyaan yang kita sendiri akan tertangkap ataupun tertrap. Jadi seeloknya kita minta pada Allah, ya Allah, masukkan aku ke syurga bidunil hisab, tanpa ada perhitungan. Itu antara doa yang kita patutnya amalkan. Ya Allah, masukkan aku ke syurga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Yalah, memang kita tak boleh dapat lah, susahlah kita nak lari daripada perhitungan di padang mahsyar ataupun di hadapan Allah Ta'ala. Namun ianya satu permintaan yang boleh kita idam-idamkan dan kita lafazkan. Mudah-mudahan dengan selalunya kita ingat bahawasanya kita ni akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala terhadap apa juga yang kita ada, maka kita akan lakukan sebaik mungkin. Kita ni adalah answerable. Kita ni semua mas'ulun ar-ra'iyatih. Kita akan ditanya terhadap apa yang kita pikul. Sebab itu kalau kita tengok cerita Zulkarnain ni dia bukan Nabi, tapi ceritanya ada dalam Quran. Sepatutnya lah kalau fikir logik akal, hanya cerita para anbiya aja layak duduk dalam Quran ni. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Zulkarnain ni seorang raja yang memerintah dunia timur dan barat.
Tapi ceritanya dalam Quran. Fir'aun pun dalam Quran. Zulkarnain pun dalam Quran. Fir'aun ni seorang raja yang zalim, yang akhirnya dimasukkan ke neraka. Tapi Zulkarnain seorang raja yang dimasukkan ke syurga. Di antara Fir'aun dan Zulkarnain, kedua-duanya bukan Nabi dan kedua-duanya ada dalam Quran. Jadi sepatutnya kita tengok Zulkarnain. Kenapa dia ada dalam Quran? Dia seorang raja, seorang pemimpin yang sangat berjiwa rakyat. Bila dia turun padang, dia turun jumpa semua orang. Dalam Quran sebut, dia pergi ke Masyriqi Syams ila Maghribi Syams. Matahari terbenam dan matahari terbit. Dan dia jumpa ke satu kaum, la yafqahuna qawla. Jumpa kepada satu kaum yang tidak difahami kata-kata mereka. Kita kalau nak jumpa orang, kita jumpa orang yang appreciate kita ni ketua dia. Tapi Zulkarnain tidak. Dia jumpa orang yang tak appreciate, yang tidak hargai dia sebagai ketua. Itu yang Allah sebut tu. La yafqahuna qawla. Tidak difahami satu patah perkataan pun. Maksudnya dia tak cakap bahasa Zulkarnain, dia cakap bahasa dia. Zulkarnain kalau nak bercakap dengan kaum ni, kena cakap bahasa kaum tu. Maksudnya dia action sikit lah, action sikit. Maka apa yang dibuat oleh Zulkarnain? Zulkarnain suruh kaum yang tempat matahari terbenam itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kriteria ketua yang baik adalah mereka yang suruh amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi asas kepada pemilihan seseorang ketua ni, nak PRU ni, asas kepada pemilihan seseorang mesti berdasarkan kepada taat kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Iaitu suruh buat baik, cegah kemungkaran, dan dia ajak orang di bawahnya kenal Allah. Gitu, dia kena ajak orang di bawah dia kenal Allah. Good governance, pandai mentadbir itu subjektif. Sebab kalau orang tu pandai mentadbir, kalau akhirnya membawa manusia kepada maksiat, maka itu tidak didambakan dalam Islam. Tidak. Kerana kejayaan di dalam Islam bukan kejayaan material. Gelanggang orang beriman, kejayaannya dinilai sejauh mana dia mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah gelanggang. Bila kita salah mendefinisikan kejayaan, kita anggap kejayaan dunia itulah kejayaan, maka kita akan anggap Fir'aun berjaya. Sebab Fir'aun dia berjaya membina tamadun Mesir sampai sekarang gah dilihat, iaitu piramid. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kejayaan material dunia dengan adanya piramid. Fir'aun berjaya. Tetapi Allah tak definisikan kejayaan kepada Fir'aun dengan pembinaan bangunan yang gah itu, tidak. Kegagalan Fir'aun apabila dia gagal melahirkan rasa rendah diri terhadap kejayaan yang dia ada untuk rendahkan diri dan serahkan kepada kekuasaan Allah. Itu musibah. Jadi dalam kita nak mencari seorang ketua ataupun seorang wakil, apa jugalah, maka asas utamanya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh buat baik, cegah kemungkaran. Dan dia bawa orang di bawahnya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditunjukkan oleh Zulkarnain, yang ceritanya layak dimaktubkan dalam Quran. Tidak ada siapa orang Islam boleh mengaku dirinya Islam, melainkan dia kena beriman dengan cerita Zulkarnain. Dan apa yang dibuat oleh Zulkarnain lagi, tuan-tuan dan puan, di saat kaumnya minta untuk membinakan pemisah di antara Ya'juj dan Ma'juj dan mereka, maka kaum tu kata, wahai Zulkarnain, izinkan kami bayar kamu. Maka apa kata Zulkarnain? Wahai kaumku, simpanlah duit-duit kamu. Aku ni banyak dah duit Allah bagi dah. Banyak sangat dah. Biar aku gunakan kekayaan aku untuk bantu kamu. Nombor dua, bukan sekadar dia suruh taat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia seorang ketua yang turun padang. Dia tanya masalah orang. Apa masalah awak? Apa masalah awak? Apa masalah awak? Maksudnya sifat seorang yang boleh dibuat kerja ni, dia suka tolong orang. Dia lebihkan kepentingan orang lain berbanding kepentingan peribadi. Kalau itu sifat yang ada, maka eloklah dia diangkat menjadi orang yang buat kerja. Orang yang buat kerja ni tak kisahlah sama ada dia ketua ataupun orang anak buah. Sebab kita lantik ketua, dia kena buat kerja lebih. Dalam pepatah Arab mengatakan, Ra'isul kaum khadimuhum. Ketua sesuatu kaum itu khadam mereka. Jadi dia kena buat kerja untuk orang di bawah. Itu yang ditunjukkan oleh Zulkarnain. Dia turun ke timur, dia turun ke barat, dia jumpa kaum yang tidak difahami kata-kata mereka untuk beri khidmat. Yang berkhidmat, YB itu yang berkhidmat tu. Turun padang, tanya apa masalah.
2, 3. Bukan sekadar disuruh kaumnya untuk taat pada Allah. Bukan sekadar dia jumpa semua orang, walaupun orang tu bukan di kalangan kawan dia. Dia jumpa kaum yang tak faham pun bahasa. Maksudnya bukan kawan dia lah. Yang ketiga, dia bagi khidmat pada orang. Tak kisah siapa pun dia. Yang keempat, kaum tu kata, wahai Zulkarnain, aku nak bayar kamu. Zulkarnain kata apa? Tak payah-payah. Aku boleh gunakan pembendaharaan duit yang aku banyak yang ada ni. Maksudnya apa? Dia bila dia berkhidmat pada orang di bawahnya, maka dia jarang membebankan orang yang di bawahnya. Dia berusaha untuk mencari dana ataupun mencari kekuatan ekonomi untuk bantu orang di bawah. Bukan suruh orang bawah sendiri yang betulkan keadaan sendiri. Lah, kita lantik dia jadi ketua untuk perbaiki kita. Dia kata, tuan-tuan, baikilah diri sendiri. Lebih baik tak payah jadi ketua. Itu cerita Zulkarnain tu. Zulkarnain seorang yang sangat hebat. Dia kata, tak apa, simpan duit kamu, biar aku yang gunakan duit aku. Aku ni ada duit banyak. Maksudnya, kalau kita terlantik menjadi ketua, wakil rakyat apa semualah. Maka ambil cerita Zulkarnain ini untuk turun padang bantu orang yang tidak difahami kata-katanya. Ini merujuk kepada orang yang tak sokong kita pun, yang tak sebahagian kita pun. Tapi khidmat yang tidak pernah kurang. Tak pernah pau duit pun. Simpan duit kamu, duit aku banyak lagi. Jarang kita boleh buat begitu. Ya, sebab kebanyakannya tidak. Kebanyakannya orang bawah kerja untuk orang atas. Orang atas pau duit orang bawah, itu biasa. Yang luar biasa, orang atas kerja untuk orang bawah. Orang bawah hanya duduk diam, orang atas bagi duit untuk selesaikan kerja. Itu susah, itu jarang berlaku lah dalam masyarakat. Kalau ada, memang Zulkarnain, betul lah tu. Memang Zulkarnain sungguh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Zulkarnain ini? Di saat dia membantu kaumnya itu, kaum tu minta dinding, radma, sadda. Tetapi apa yang dihadirkan oleh Zulkarnain adalah radma. Radma ni apa? Radma ni tembok. Tembok. Jadi, bila mana Zulkarnain turun padang jumpa kaum itu, kaum tu minta dinding, tetapi Zulkarnain bagi tembok. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita buat kerja, ataupun kita servis, ataupun kita berada di atas bantu orang di bawah, kita bagi khidmat sampai orang tu tak boleh nak komplain dah. Dia ada wow factor. Wow, macam mana saya nak komplain? Dia tak boleh komplain dah, pasal macam hebat sangat dah ciptaan yang diberi ni. Sebab Zulkarnain bagi tembok. Radma ni tembok macam buat empangan tu. Sedangkan kaum tu hanya minta pemisah aja. Contohnya mungkin pelewut ataupun pemisah. Zulkarnain bagi tembok radma. Itu menunjukkan apa? Bila kerja sehabis baik. Bukan kerja sambil lewa melepaskan batuk di tangga. Kadang-kadang ada orang melepaskan batuk di tangga je. Kita suruh turap jalan, tutup jalan. Jalan tu berlubang. Jadi tutuplah jalan. Dah ada tutup lubang aja. Bila tutup lubang, menggelembung jalan tu. Jadi yang belah sini gelembung, belah sini flat. Daripada jatuh berdentum kepada tinggi sebelah. Bila tinggi sebelah tu yang tergolek tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dalam asas seorang yang sedang melaksanakan tugas. Zulkarnain adalah seorang pekerja ataupun seorang ketua yang sangat berjiwa rakyat, yang suka buat kerja untuk orang lain tanpa minta balasan. Dan dia gunakan segala kudrat yang dia ada untuk pikul kerja yang paling berat. Apa Zulkarnain kata? Atuni zubarul hadid. Datangkan aku ketulan besi sekarang. Maka kaum tu pun datangkan ketulan besi. Bawa besi je. Kemudian Zulkarnain kata, nyalakan api. Tiup. Nyalakan api dan tiup tu kerja mudah lah. Di saat api dah marak, besi dah panas, apa yang dibuat oleh Zulkarnain? Biar aku yang mengadunkannya. Maka Zulkarnain telah mengadunkan campuran besi dan tembaga itu untuk menjadi satu tembok yang sangat kuat. Maksudnya kerja yang paling panas, kerja yang paling berat, kerja yang paling orang tak suka, itu Zulkarnain buat. Jadi samalah kita ni, kalau kita memegang apa juga jawatan, apa juga kuasa, jangan kita pandai delegate tugas. Kalau kita sengaja nak agihkan tugas itu sebab kita malas nak buat. Nampak tak intention dia, niatnya? Niat kita agihkan tugas pasal kita tak nak buat. Bukan kita tak pakar. Kita boleh buat, tapi kita nak orang lain yang buat.
Itu bahaya. Sebab apa? Sebab kita ada kecenderungan untuk lari daripada tugas, bukan untuk buat tugas itu sehabis baik. Ni tak, anak buah tak buat kerja, kita marah dia. Padahal kita boleh buat. Tak apa, kamu buat sikit, biar aku selesaikan sampai habis. Baru ya, pasal itu ketuanya. Masya Allah. Jadi asas kepada memilih seorang yang bekerja ada pada Zulkarnain. Tuan-tuan dan puan boleh buka Suratul Kahfi ayat ke-83, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan sifat kepimpinan, sifat seorang pekerja yang ada pada Zulkarnain. Ceritanya layak dimaktubkan dalam Quran kerana itu adalah asas seorang yang boleh buat kerja. Turun padang, jumpa orang, tanya masalah, dan bila bagi khidmat tidak membebankan orang di bawah. Yang keempat, arahkan mereka untuk taat pada Allah dulu. Kenalkan Allah. Bila kenal yang maha pemberi rezeki, maka kalau rezeki kita kurang pun tak ada masalah. Tingkatkan hubungan dengan maha pemberi rezeki, bukan kepada rezeki itu sendiri. Masalah kita ni, kita cuba cari rezeki, tapi lupa jaga hubungan dengan maha pemberi rezeki. Mencari rezeki itu penting, tetapi menjaga hubungan dengan maha pemberi rezeki itu penting. Allah Ta'ala boleh bagi kekayaan dan kejayaan dunia kepada siapa saja, tapi dengan syarat kita kenal siapa yang pemberi rezeki, iaitu Allah Ta'ala. Man ista'jar qawiyul amin. Siapa yang boleh kita anggap ia sebagai pekerja yang baik? Orang yang qawiyul amin, yang ada mampu untuk melaksanakan tugas dan ada sifat amanah ataupun sifat bekerja yang sangat yakin. Ingat, di saat kita memilih, kita ijtihad terhadap pemilihan itu. Di saat kita memilih ni, dia ada hukum dosa dan pahala. Ni, kita nak pergi memangkah mengundi ni, dia ada dosa dan pahala. Kita tidak mengundi dan memangkah kerana dia geng kita, bukan. Kita kena tengok adakah dia mampu, qawiyul amin, dia mampu melaksanakan tugas dan dia seorang yang sangat amanah terhadap tugas. Kalau dia tak mampu buat, maka jangan zalimi diri dia dan jangan zalimi diri kita. Kerana kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara kamu yang sedang dizalimi dan sedang menzalimi. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, aku tahulah nak tolong orang yang dizalimi, tapi macam mana nak tolong orang yang menzalimi pula? Maka Nabi kata, tolong orang yang menzalimi itu dengan cegah dia daripada terus menzalimi. Kalau dia ada kuasa, cegah dia daripada menzalimi orang. Jangan bagi dia satu tugas yang dia tak boleh nak deliver tugas itu, tak boleh nak langsaikan tanggungjawab. Tengok cerita Zulkarnain, pegang sungguh-sungguh. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu godaan kepada manusia untuk dekat kepada Allah Taala adalah tugas, kuasa yang tak boleh dilepaskan, ataupun tugas yang kita tak boleh nak langsaikan. Selain daripada godaan nafsu, selain daripada bisikan syaitan, selain daripada kawan yang sentiasa mengajak manusia untuk melakukan dosa, ada halangan, rintangan yang perlu kita selesaikan awal, iaitu apa dia? Iaitu environment ataupun ujian ataupun runtunan daripada luar yang mengajak kita untuk buat maksiat. Antaranya adalah tugas ataupun tanggungjawab yang kita tak mampu nak selesaikan. Tuan-tuan dan puan, fitnah kuasa ini Allah Ta'ala bagi dekat siapa? Fir'aun. Fir'aun ni kalau ikutkan bahasa Arab, dia gabungan dua suku kata yang lembut. Contohnya, Fir'aun. Ra mati, sebelumnya berbaris di bawah itu dipanggil ra taqiq, ra nipis. Kemudian aun, waw mati, sebelumnya berbaris di atas, itu waw harful lin. Jadi ra tarqiq dengan harful lin bergabung pada menyebut nama Fir'aun. Maksudnya Fir'aun ini secara sifatnya dia seorang yang baik dari sudut sifat. Dari sudut pentadbiran, dia seorang yang sangat pandai mentadbir. Sebab itu piramid sampai sekarang gah dinilai dan dilihat. Piramid itu adalah satu bentuk bangunan yang menjadi benchmark kejayaan umat masa dulu. Sebab di Amerika Latin ada piramid, di Thailand ada piramid, di Bali ada piramid. Piramid ini adalah bentuk kehebatan manusia zaman dulu. Jadi Allah letakkan piramid di Mesir itu sebagai lambang kejayaan teknologi manusia pada zaman itu.
Tetapi Firaun dia tak boleh nak manage, dia tak boleh nak kawal fitnah kuasa. Namanya lembut, Firaun pun turut hilang pedoman apabila kuasanya hendak dirampas. Ataupun ada orang, ahli sihir dia katakan, wahai Firaun, ada budak yang akan lahir di sini yang akan merampas tahta engkau, wahai Firaun. Apa kata Firaun? Firaun kata, bunuh je. Ya, silakan Siti Maisarah, silakan. Firaun kata, bunuh je. Cari mana ibu-ibu yang mengandung, robek je perut dia sekarang. Keluarkan bayi lelaki tu. Aku tak nak ada bayi lelaki yang lahir dan akan merampas kuasaku. Ini Firaun, Firaun ini rosak kerana fitnah kuasa yang gagal dikawal. Ya, sedangkan dia seorang pemerintah Mesir yang hebat, good governance yang tahap maksimum, paling hebat, Firaun. Ya, satu, Firaun terhumban, tersungkur ke lembah api neraka kerana dia memiliki kuasa yang dia tak boleh nak kawal fitnahnya. Kedua, siapa? Kedua, Maharaja Rom, Herakal. Herakal ataupun Hercules. Kita panggil Hercules tak? Sedangkan dalam bahasa Arab dia panggil Herakal. Herakal ini adalah Maharaja Rom yang apabila tahun ke-6 Hijrah Nabi SAW menghantar surat, Maharaja Rom ini dapat surat, Herakal dapat surat. Dan di saat dia dapat surat, dia terpaksa memanggil orang Arab untuk datang menghadapnya kerana dia sangat takut dengan maksud surat itu. Surat itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, minal Muhammad Rasulullah, aku ini Muhammad daripada Rasul, aku ini daripada Muhammad Rasulullah. Wahai Raja Rom, kamu Islam, kamu selamat. Sepatutnya fikir logik, Maharaja Rom tak perlu nak kisah pun surat daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia Maharaja Rom. Kenapa seorang Maharaja perlu terkesan dengan surat daripada seorang ketua yang baru saja dapat sebuah negara dan tiba-tiba memberi ancaman pula? Sepatutnya Rom tak perlu kisah pun surat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau surat daripada Parsi, okeylah. Surat daripada Mesir, okeylah. Surat daripada Habsyah, negara yang dah establish, okeylah. Ini negara Islam yang baru set up 6 tahun. Satu negara yang mana orang Mekah pun tak suka. Orang Arab sendiri pun tak suka. Jadi tak sepatutnya Rom ataupun Maharaja Rom ini ambil pusing terhadap surat itu. Tapi nak ceritanya, Maharaja Rom ini dia sangat tahu siapa Nabi. Dan dia telah mengarahkan Paul untuk mengarang kitab Taurat, kitab Bible yang baru, kitab Injil yang baru, untuk mengeluarkan elemen-elemen Nabi akhir zaman daripada kitab Kristian pada saat itu. Maka dia mengarahkan seluruh penduduk Rom untuk beriman kepada kitab yang dikarang oleh Paul ini, Paul Kristian. Maka larilah Jewish Kristian keluar daripada Roman Empire, turun ke mana? Ke Mesir, turun ke Arab, turun ke Iran, turun ke Habsyah. Sebab mereka tak setuju dengan tindakan Herakal mengarahkan Paul mengarang kitab baru. Pihak istana melawan pihak gereja. Sampai sekarang mereka mengiktiraf dan menghargai usaha Paul ini. Kalau tidak, Kristian hanyalah cabang mazhab dalam Yahudi sahaja. Itu sejarah bagaimana Kristian terkeluar daripada mazhab Yahudi. Maka bila Maharaja Rom dapat surat daripada Nabi Muhammad SAW, takut dia. Maka dia panggil siapa orang Arab yang ada di Al-Quds pada saat itu. Yang ada pada ketika itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni businessman. Businessman ni biasalah, dia akan jumpa Maharaja Rom lah. Dia akan jumpa orang yang ada kabel besar lah, kan? Orang berniaga memang nak jumpa kabel besar. Dan di saat dia jumpa Maharaja Rom, Maharaja Rom ini tanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, adakah Muhammad ini seorang yang tak pandai membaca? Ya. Adakah dia seorang anak yatim piatu? Ya. Adakah dia seorang anak yang daripada kaum yang dimuliakan? Ya. Adakah kaum yang ikut dia tu orang yang susah-susah? Ya. Adakah orang yang masuk agama Islam lalu tak keluar-keluar dah walaupun diberikan macam-macam nikmat? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Maharaja Rom ni dah tahu dah kriteria orang Islam dan Nabi itu sendiri. Sebab Abu Sufyan tak perlu cakap pun siapa Muhammad. Soalan yang dia tanya, dia hanya perlu cakap ya je. Hadis ni dirakamkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Yang dirakamkan ini adalah Abu Sufyan sendiri.
Dia kata di saat aku berada di sana, aku berhadapan dengan Rom. Dan apa kata Abu Sufyan? Di saat Maharaja Rom dah macam nak membenarkan Muhammad adalah Rasulullah, maka aku bagi satu lagi soalan untuk Maharaja Rom fikir pula sekali lagi. Adakah Muhammad ini Nabi? Aku cuba timbulkan rasa keraguan. Kata Abu Sufyan, wahai Herakal, adakah kamu rasa logik? Kerana Muhammad itu, dia pernah kata, dia pernah datang ke sini, Al-Quds ini, daripada Mekah ke Al-Quds, dalam satu malam je. Logik tak? Macam itulah lebih kurang cara penyampaiannya. Bersikap berbeza. Yeah. Dia kata, Muhammad ni kata, dia pernah datang ke sini satu malam je. Adakah itu satu benda yang elok kamu boleh terima? Maka Herakal kata, ya tak ya juga, takkan boleh berlaku begitu. Di saat Herakal mula rasa shaky ataupun rasa doubtful, ya ke, maka padri-padrinya ataupun ahli-ahli kitab di keliling Maharaja Rom kata, wahai tuanku, kalau inilah yang disebutkan oleh budak Arab ini, Abu Sufyan ini, maka ianya telah menjawab persoalan kami yang kami rahsiakan daripada pengetahuan kamu. Bagaimana pintu-pintu itu terbuka pada malam tu. Begitu. Ya, kita tahu peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Jadi padri-padri dia simpan cerita ni selama berapa tahun? 5 tahun. Tahun ke-5 tu baru dia beritahu dekat Maharaja, wahai Maharaja Rom, kami minta maaf. Pada malam, ada satu malam tu, memang pintu semua terbuka. Sedangkan kami ni bertanggungjawab untuk tutup. Kami tutup dah malam tu. Tapi esok pagi semua pintu terbuka. Maka menjawab persoalan yang diberitahu oleh Abu Sufyan bahawasanya Muhammad tu datang dah pada malam tu. Jadi Herakal ni, dia tak boleh terima Islam. Maka dia kata, wahai Abu Sufyan, kalau itu yang cakap, maka aku tak boleh terima dia sebagai Nabi. Sebab dia datang pada bangsa Arab. Lalu Herakal tidak terima Islam. Dan dia kekal sebagai seorang kafir kerana fitnah kuasanya. Macam mana seorang Maharaja Rom boleh terima Islam sedangkan dia seorang Maharaja? Jadi Herakal terkena fitnah kuasa. Yang pertama, fitnah kuasa datang kepada Fir'aun. Fir'aun tak boleh nak manage dan dikakal. Yang kedua, Hercules. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Orang yang terkena fitnah kuasa ni antaranya adalah Abu Talib. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi, yang Nabi SAW sendiri anggap ia sebagai seorang bapa dan ayah. Walaupun dari sudut sejarahnya, Abu Talib ni orang pertama yang tahu Nabi nak jadi Nabi. Walaupun Nabi sendiri tak tahu Nabi nak jadi Nabi. Bilakah Abu Talib tahu Nabi nak jadi Nabi? Abu Talib tahu Nabi nak jadi Nabi di saat Abu Talib bawa Rasulullah pergi ke Syam, ditahan oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Bukhairah. Bukhairah kata, wahai Abu Talib, budak ni adalah seorang Nabi. Jangan bawa dia pergi Syam, nanti dia dibunuh. Maka Abu Talib bawa Nabi balik. Masa tu Nabi pun tak tahu dia Nabi. Punyalah Abu Talib ni simpan rahsia yang Nabi ni nak jadi Nabi selama 30 tahun tuan-tuan. Daripada Nabi berusia 10 tahun, Nabi diangkat Masjid Rasul pada umurnya 40 tahun. Abu Talib tahu cerita tu, dia simpan. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Abu Talib di saat dia nak sakit, nak mati, Nabi duduk sebelah Abu Talib. Dia kata, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pakcikku sebutlah la ilaha illallah. Liwahajulaka indallah, aku akan berhujah di hadapan Allah bagi pihak kamu. Maka Abu Talib tak mampu nak ungkapkan kata-kata tauhid. Kerana apa? Kerana Abu Lahab, Abu Jahal telah berkata, wahai Abu Talib, kamu adalah pemimpin kami yang kami segani. Jangan kamu digelar pemimpin Quraisy yang melupakan ajaran ayahnya sendiri. Ini dipanggil fitnah kuasa. Abu Talib gagal terima Islam. Bukan kerana dia tak tahu Islam itu benar. Bukan dia tak tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Dia tahu, dan dia tahu belaka kebenaran Islam. Dia sanggup kena boykot selama 2 tahun dalam peristiwa pemboykotan Bani Hashim. Dia juga kena boykot. Dia patut boleh keluar daripada pemboykotan itu sebab dia adalah ketua Quraisy. Tapi dia sanggup hadapi segala ujian kerana dia tahu benarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Tetapi dia tidak boleh terima Islam. Kerana apa tuan-tuan? Abu Talib mati sebagai seorang kafir kerana fitnah kuasa yang sedang mencengkam dirinya. Jadi Fir'aun hilang pedoman kerana kuasanya. Hercules gagal terima kebenaran kerana kuasanya.
Abu Talib juga mati sebagai seorang kafir kerana fitnah kuasa. Jadi salah satu cabaran manusia untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah kuasa ataupun tanggungjawab yang tidak terlaksana, yang menyebabkan dia akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dipanggil dia mengabaikan tanggungjawab dia terhadap orang lain. Ya, kita kena ingat, kita nak masuk syurga ni, kita kena langsaikan tanggungjawab pada orang. Kita tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Ya, kita ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita ni ketua dan ada anak buah. Ada tugas yang perlu kita langsaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari kesimpulan pada pagi ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita kena kurangkan pertanggungjawaban di sisi manusia. Kerana apa? Kerana kita khawatir tanggungjawab itu akan menyebabkan kita susah bergerak menuju Allah Ta'ala. Dan sekiranya umat Islam pada saat itu sedang ditindas ataupun sedang dizalimi, maka di situ ada bab lain, iaitu bab mujahadah ataupun bab jihad untuk mengembalikan kuasa ke bawah di dalam tangan genggaman umat Islam. Tapi ialah kita kena pandang dua sudut. Satu sudut pada dasar individu, satu sudut dasar yang lebih luas, iaitu kemasyarakatan. Jadi asas kepada mendekatkan diri kepada Allah adalah asas individu. Jadi kita sendiri yang kena wujudkan individu Muslim, barulah wujud komuniti Muslim. Kalau individu itu tidak kuat untuk dekatkan diri kepada Allah, macam mana dia nak bawa kaum itu dekat kepada Allah? Hakikat kejayaan orang beriman adalah dia mampu mendekatkan diri dia kepada Allah, dia mampu bawa keluarga yang dekat kepada Allah, dan dia mampu bawa masyarakatnya kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Serban Selatan, malu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke Facebook Surau, dan sebarang sumbangan dan dana untuk pengajian, tuan-tuan boleh sumbang kepada 0501 2010 053038 Bank Islam. Sekiranya kita tidak mampu menyumbang, jadilah mata rantai untuk menyambungkan peluang-peluang untuk kita meraih rumah di dalam syurga ini, iaitu kita sampaikan video ini kepada mereka dan bagi tahu surau sangat memerlukan dana untuk kelangsungan kuliah-kuliah agamanya. Kalau kita bantu, kita juga mendapat pahala yang sama. Sebab kata Nabi SAW, Ad-dal al-khair kafa'ilih. Orang yang menyuruh buat kebaikan, maka dia juga dapat pahala seperti orang yang melakukannya itu. Jadi kalau kita tak dapat buat baik, kita tumpang kapal orang yang sedang suruh buat baik, kita tumpang ombak dia, wave dia, kita juga mendapat pahala yang sama. Kita doakan itu menjadi asbab kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Aku lumada tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat berqailulah, selamat juga bersarapan dan selamat melakukan aktiviti harian. Insya-Allah mulakan dengan bismillah dan selangilah dengan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.